Dalam segmen Profi Club pada kali ini, kita nak cerita tentang satu kelab yang dah pun tersingkir ke Division 2, iaitu pasukan Chelsea. Chelsea? Oi, siapa tulis skrip ni? Oh, sekali. Dalam segmen Profi Club pada kali ini, kita nak cerita tentang satu kelab yang dah pun tersingkir ke Division 2, antara kelab tersukses dalam sejarah bola sepak Brazil, iaitu pasukan Santos. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Profi Club pada kali ini, kita nak cerita tentang satu kelab bola sepak dekat Brazil, antara kelab yang paling berjaya dalam sejarah bola sepak Brazil, iaitu pasukan Santos FC. Daripada segi collection trofi, pasukan Santos terletak dekat tempat keempat daripada segi kelab yang paling banyak trofi. Just kalah dengan pasukan macam Flamengo, Sao Paulo dan juga pasukan Palmeiras. Dan kalau pernah tahu juga, Santos adalah pasukan dengan cetakan gol yang paling banyak dalam sejarah. Maksudnya mereka ni adalah pasukan dengan gol yang paling banyak setakat lah ni. Dan Santos juga macam kita tahu telah lahirkan banyak star-star bola sepak yang kita kenal sampai ke hari ni. Yang kita bukan boleh kata star lah, tapi sampai legend pun ada. Antaranya adalah player macam Pelé, player macam Neymar, Robinho, Ganso. Lepas tu kalau kita nak kata zaman lah ni adalah pemain muda berbakat pasukan Real Madrid, Rodrigo, dan future star mereka iaitu Marcos Leonardo. Tapi penyingkiran pasukan Santos baru-baru ni memang mengejutkan sebab boleh kata kebanyakan kita ni tak follow lah Liga Brazil. Tapi kebanyakan kita kenal pasukan Santos disebabkan kita kenal player macam Neymar, player macam Pelé, sebab kebanyakan star-star daripada Brazil main daripada pasukan Santos. So kita kenal lah pasukan Santos ni. Dan bila kita kenal pasukan Santos ni, mestilah kita tahu pasukan ni adalah pasukan yang kuat. Tapi secara tiba-tiba season ni pasukan Santos telah sah tersingkir ke Liga Division 2. Dan kalau pernah tahu, ni adalah kali pertama mereka tersingkir ke Division 2 sejak kali pertama mereka ni ditubuhkan. Macam mana boleh jadi? So kalau hampa nak tahu macam mana kelab ni ditubuhkan, lepas tu kelab ni naik, lepas tu kelab ni mengalami kejatuhan sampai macam lah ni, hampa nak tahu macam mana? Jom kita mulakan. Pada tahun 1912, pasukan Santos ni telah diasaskan oleh 3 orang. Seorang nama dia Raimundo Marques, yang kedua nama dia Mario Ferraz de Campos, dan yang ketiga nama dia Argimero de Souza Jr. Tiga orang lelaki ni mereka tubuhkan satu kelab yang bernama Santos FC. Apa tujuan mereka tubuhkan pasukan Santos? Sebab waktu tu mereka tengok banyak bandak yang dah ada kelab bola sepak, tapi tentu bandak Santos sendu, tak ada kelab bola sepak. So apa mereka buat? Mereka wujudkan kelab bola sepak sebagai wakil kepada bandak tu tentu. So itulah sejarah penubuhan pasukan Santos. Dan sejak pasukan Santos ni ditubuhkan, pasukan Santos ni terus menjadi pasukan yang kuat dalam bola sepak Brazil. Dan kalau pernah tahu, pasukan Santos lah yang mengasaskan cara permainan pasukan Brazil yang sampai ke hari ini pun dipergunakan, iaitu Jogo Bonito. Ya betul, Jogo Bonito tu bukan berasal daripada bola sepak pasukan kebangsaan Brazil, tapi Jogo Bonito tu berasal daripada permainan pasukan Santos. Sejak bila Jogo Bonito ni dipopularkan? Jogo Bonito ni dipopularkan oleh pasukan Santos waktu era 1960-an. Waktu tu era keemasan pasukan Santos, yang waktu tu pasukan Santos ada player-player hebat macam Gilmar, macam Mauro Ramos, Pepe, dan semestinya waktu tu adalah zaman Pelé, pemain terbaik untuk pasukan Santos. So waktu tu dengan gaya indah permainan pasukan Santos seolah-olah macam menari, mereka seolah-olah memberikan semangat baru kepada pasukan kebangsaan Brazil. Aku boleh kata cara permainan pasukan Santos ni dia bagi import dekat bola sepak Brazil macam kita tengok tiki-taka pasukan Barcelona bagi import dekat bola sepak Sepanyol. So itulah besarnya jasa pasukan Santos dekat pasukan kebangsaan bola sepak Brazil. Yang kalau hampa nak tahu, cara permainan Jogo Bonito tu digunakan sampai ke hari ni. Walaupun lah ni orang dah boleh kata cara Jogo Bonito tu dah boleh kata tak relevan dah lah, sebab Brazil pun dah lama dah tak menang trofi. Masuk ke trofi World Cup, Copa America tak silap dia pun baru menang je itu. Sebelum Argentina menang tu dia pun menang dulu. Dan sorry kalau salah fakta sebab aku baca banyak rujukan. Ada yang mengatakan pasukan Santos ni daripada segi collection trophy mereka ni pasukan dekat tempat keempat. Kalah dengan Sao Paulo, Palmeiras dengan Corinthians tadi aku cakap. Tapi ada juga rujukan mengatakan pasukan Santos adalah pasukan yang paling berjaya dekat negara Brazil. Dan bagi aku benda ni logik juga. Sebab kan aku cakap tadi Santos adalah pasukan dengan gol yang paling banyak mereka pernah skor. So possible lah mereka ni jadi kelab yang paling kuat dekat Brazil. Dan kalau pernah tahu, pada 20 Januari pada tahun 1998, waktu tu pasukan Santos telah mencipta satu rekod yang mana mereka menjadi pasukan pertama yang mencetak 10,000 gol dalam sejarah bola sepak. Mereka kelab pertama yang buat benda tu. Dan bukan setakat tu je, pasukan Santos ni pun pernah diundi sebagai salah satu kelab yang paling berjaya dalam abad ni waktu abad ke-20.
Depa ni diundi oleh FIFA. Dan kalau hangpa nak tahu salah satu keutamaan pasukan Santos, keutamaan depa yang utama gila, memang depa utamakan pembangunan daripada segi akademi dan akad umbi. Hangpa kena ingat sebab poin ni penting tau. Iaitu depa ni sangat pentingkan pembangunan dekat akademi dan juga akad umbi. So itulah sebabnya mereka dapat lahirkan banyak star bola sepak disebabkan mereka betul-betul jaga daripada segi akademi. Macam aku kata tadi, kalau zaman keemasan untuk pasukan Santos adalah pada era 1960-an. Waktu tu Santos betapa kuatnya mereka tentu sampai mereka ni pernah menang Liga 5 kali berturut-turut tau. Waktu tu memang era keemasan pasukan Santos, semua trofi mereka sebat. Dan zaman gelap untuk pasukan Santos adalah waktu ni lah, pada tahun ni lah. Kalau aku boleh nak letakkan selama masa ada lebih kurang daripada 2014 sampailah ke tahun 2023. Ataupun kita tak tahu ke depan lagi mungkin mereka akan mengalami zaman gelap lagi. Sebab apa kata ni zaman gelap mereka? Sejak penubuhan mereka kali pertama pada tahun 1912 dulu, pasukan Santos ni tak pernah tersingkir ke Division 2. Tapi ni kali pertama mereka tersingkir ke Division 2 dan betul-betul mengejutkan semua fan bola sepak, bukan setakat dekat Brazil tapi dekat seluruh dunia. Yalah, kita kenal pasukan Santos ni pasukan yang kuat, tiba-tiba tersingkir ke Division 2. Kalau macam contoh macam Chelsea mereka tersingkir ke Division 2, kita tak heran lah. Kan? Heran kau? Macam tu lah. Kata korang, tim dia pun on the way juga tu. Rivalry untuk pasukan Santos ni dia tak adalah rivalry yang detail tau. Contoh macam dekat pasukan Boca Juniors ada River Plate, bukan Snake Plate. Kalau contoh Barcelona, mereka ada Real Madrid. Kalau Manchester United, mereka ada Bournemouth. Bournemouth pula dah. Tu boleh kata rival MU lah ni lah kot. Kalau nak kata MU dengan Liverpool tu bukan rival. Tapi boleh kata MU dengan Liverpool lah. Kalau dekat pasukan Santos ni boleh kata tak adalah rivalry yang betul-betul padu. Tapi ada 3 pasukan yang betul-betul bagi saingan dekat pasukan Santos. Mereka ni jadi musuh bukanlah disebabkan budaya ke apa semua, tapi mereka ni jadi musuh disebabkan prestasi je. Maksudnya mereka ni nak lawan lah siapa paling kuat kan. Iaitu pasukan Santos bermusuh dengan pasukan macam Corinthians, macam Sao Paulo dan juga pasukan Palmeiras. Tapi permusuhan yang kita boleh kata hangat sikit antara pasukan Santos dengan Sao Paulo. Sampai kalau perlawanan antara mereka ni ada nama gelaran dia iaitu Sansao. Senang betul dia bagi namakan Santos, Sao Paulo, Sansao. Pemain terbaik sepanjang zaman untuk pasukan Santos tak lain tak bukanlah Pelé. Dan top scorer all time untuk pasukan Santos, kalau hang tengok dekat laman transfer market, dia letak Neymar tau. Tapi kalau hang tengok betul-betul top scorer all time untuk pasukan Santos, tak lain tak bukanlah Pelé jugalah. Dan kalau hang tahu signing terbaik untuk pasukan Santos setakat lah ni adalah signing Leandro Damião yang dibeli daripada pasukan internasional dengan harga 13 juta euro sahaja. Dan penjualan termahal untuk pasukan Santos tak lain tak bukan adalah Neymar ke pasukan Barcelona dengan nilai transfer 88 juta euro tentu. Dan penampilan terbanyak untuk pasukan Santos kita tak dapat nilai yang tepat, tapi pemain inilah memegang sebagai pemain dengan penampilan terbanyak untuk pasukan Santos, iaitu Pelé. Zaman emas macam aku cakap tadi lah, waktu dia perpadu pada 1960-an dulu sampai cara permainan mereka diikut oleh pasukan Brazil sampai ke lani. Kemenangan terbesar untuk pasukan Santos adalah pada era keemasan mereka pada tahun 1962, iaitu dia menang dengan satu klub iaitu klub Cerro Porteño dengan keputusan 9-1. Dan kekalahan terbesar bagi mereka paling mengecewakan adalah tahun ni lah. Bulan 10 tahun ni dia kalah dengan pasukan internasional dengan keputusan 7-1. Okey, kita dah cerita pasal pasukan Santos. Kita cerita pasal kehebatan mereka. Kehebatan mereka ni melahirkan ramai bakat-bakat muda. Kehebatan mereka ni menang banyak trofi. Kehebatan mereka ni menjadikan 10,000 gol. Tapi macam mana tiba-tiba boleh terjatuh ke Division 2 ni? Punca utama dia aku boleh kata ada dua. Yang pertama adalah kesilapan langkah. Yang kedua adalah disebabkan mereka ni terlalu gelojoh. Sebenarnya kalau hangpa nak tahu, Santos ni dah lama dah jatuh sebenarnya. Tapi ni adalah klimaks kejatuhan mereka, iaitu tersingkir ke Division 2. Dan last mereka menang tournament pun boleh kata lama juga, hampir 10 tahun lepas. Tak adalah 10 tahun tapi hampirlah, lebih kurang dalam 8 tahun lepas. Ataupun 7 tahun lepas lah pada tahun 2016. Iaitu mereka menjuarai satu tournament iaitu Campeonato Paulista pada tahun 2016. Dan kan aku cakap zaman gelap pasukan Santos lebih kurang dalam 2014 sampailah ke tahun ni. Sebab apa? Daripada 2014 sampai ke tahun 2023, pasukan Santos dah ganti 5 presiden. Bukan coach, bukan manager tau, presiden. Kalau nak bagi hampa faham macam kalau dekat Real Madrid, Atuk Perez. Hambalah Atuk Perez tu pegang Real Madrid dah berapa lama. Tapi pasukan Santos daripada tahun 2014 sampai ke tahun 2023, iaitu tahun ni, mereka setakatlah dah ganti 5 presiden. Kita boleh tengok average 2 tahun seorang presiden. Ni presiden tau, bukan coach manager. Bila mereka ni selalu berganti presiden, menunjukkan pemerintahan mereka ni tak stabil. Satu lagi, hang ingat aku cakap tadi, aku suruh hang ingat betul-betul yang mereka ni betul-betul jaga dekat pembangunan akademi dan juga bakat-bakat muda bola sepak. Memang mereka jaga, tapi mereka ni terlalu jaga sampai mereka ni terlalu invest banyak sangat dekat akademi mereka sampai mereka ni terpaksa berhutang keliling pinggang pula. Tu masalah kedua yang mereka buat.
Depa ni tersilap langkah, pinjam banyak duit sangat, invest dekat akademi depa. Dampak daripada benda ni apa dia? Bila hutang hang banyak, hang nak bayar gaji player-player utama hang pun susah. So bila hang bayar gaji pun sangkut, hang tahulah kan, tak payah nak abad jauh lah, dalam Malaysia pun ada contoh. Bila bayar gaji tak cukup, kebanyakan player-player star pun dah mula tinggalkan kelab sebab depa terpaksa potong gaji. Bila player-player star tinggalkan pasukan Santos, mulalah pasukan Santos ni kekurangan kualiti daripada segi pemain utama. So waktu ni lah prestasi pasukan Santos memang down teruk. Dah lah berganti presiden. Lepas tu tahun 2018 ada seorang presiden ni buat tik tau. Nama dia Jose Carlos Perez. Dia ni aku boleh kata puncak utama lah kejatuhan pasukan Santos. Sebab apa? Sebab dia telah menyeleweng duit kelab untuk kepentingan perniagaan peribadi dia. Bila kantoi, dia ni pun digulingkan dan digantikanlah dengan presiden baru. Dan lah ni presiden utama pasukan Santos adalah Andrés Rueda sampai ke hari ni. Tapi tak silap aku, kontrak dia sampai hujung tahun ni je. Tahun 2021 lah Santos ni semakin struggle bila depa ni tak dapat nak beli pemain sebab tentu FIFA sekat perpindahan depa sebab depa ni tak settlekan gaji dengan player depa. Gaji pun tak banyak lagi, macam mana nak beli pemain? So itulah FIFA suruh settlekan gaji dulu barulah depa boleh beli pemain. So waktu tu musim tu dah lah Santos kehilangan banyak player-player utama. Lepas tu depa ni terpaksa harapkan dekat player akademi depa je. Sebelum tu kalau hangpa nak tahu, under presiden-presiden sebelum tu banyak masalah internal yang berlaku dalam Santos. Tapi under presiden baru depa, Andrés Rueda ni, konflik internal tu dah boleh kata berkurang. Tapi Andrés Rueda ni dah ada satu masalah juga, iaitu dia ni suka sangat tukar manager. Season 2022 sampai 4 manager dia ganti tau. Bukan season 2022 je, season ni pun dia ganti sama 4 manager. Sebab apa dia suka ganti sangat manager? Sebabkan fans Santos ni, depa ni terlalu menuntut prestasi pasukan Santos. Kita faham Santos ni adalah pasukan yang kuat. So bila depa ni selalu kalah dan bila duduk dekat tempat ke-10 liga macam tu je, fan-fan pun memang gelabah lah kan, suruh depa pecat apa semua. Dan Andrés Rueda ni dia macam tak ada kuasa, dia ni ikut je apa yang fan suruh, dia pun pecat ganti manager, pecat ganti manager. So bila banyak kali berganti manager, player-player pun barai lah kan nak ikut sistem baru. Saat-saat nak implement dengan sistem ni, tiba-tiba ganti coach, kena ikut sistem baru pula. So itulah buatkan pasukan Santos semakin lama semakin tak stabil. Lagi-lagi walaupun season ni mereka dah boleh beli pemain, tapi transfer mereka memang sangat-sangat mengecewakan. Semua transfer mereka tu tak menjadi season ni, walaupun mereka dapat jual dua bintang muda mereka dekat Chelsea season lepas, iaitu David Washington dengan Angelino. Tentu boleh kata untung bersih mereka jual dua player ni saja dapat 30 juta euro. Tapi itulah bila hang dapat duit, hang beli player tak apa-apa, tak jadi apa-apa juga untuk pasukan Santos. Walaupun Santos tetap berbelanja, tapi mereka still harapkan player muda mereka iaitu Marcos Leonardo. Dan kemuncak kejatuhan pasukan Santos adalah season ni lah, sampai mereka ni terpaksa bersaing untuk relegation. Bukan saja bersaing, tapi mereka kalah bersaing untuk relegation dan mereka tersingkir musim ni. Sebenarnya sebelum last game, mereka ni boleh kata hujung tanduk lagi tau. Mereka still duduk dekat atas daripada relegation zone. Time tu mereka leading 2 poin daripada pasukan Bahia yang duduk bawah mereka. Dan last game mau tak mau mereka kena menang, sebab time tu mereka leading 2 poin dengan pasukan Bahia. Kalau pasukan Bahia menang dan kalau pasukan Santos seri, tak boleh layak juga, tak boleh stay juga dalam liga sebab pasukan Santos goal difference mereka banyak negatif. So mau tak mau mereka kena menang dalam game ni. Tapi dalam game last, pasukan Santos berhadapan dengan pasukan Fortaleza. Penampilan pasukan Santos sekali lagi mengecewakan, mereka kalah 2-1 dalam game ni. Yang lagi pedih, gol kedua tu adalah gol last minute, gol minit ke-96. Apa nak tahu dah siapa skor? Skorer dia adalah bekas pemain pasukan JDT iaitu Martin Lucero. So anda dapat nampak penyingkiran pasukan Santos ni memang mengejutkan semua pihak dan menimbulkan kesedihan dan juga kemarahan fan-fan pasukan bola sepak Santos. Mereka marah bukan macam kita tau. Kita marah buat YouTube, luahkan perasaan dekat YouTube. Macam cakap pasal aku je kan. Macam tu lah. Tapi mereka marah, mereka siap bakar kereta, mereka bakar bas. Mereka memang lepaskan marah mereka macam tu. Sampai malam yang mereka tersingkir tu, polis-polis terpaksa lepaskan gas pemadam mata. Nak bagi penyokong-penyokong terlalu kecewa ni, nak bagi mereka caw tau. Nak kata betapa sedihnya mereka tentu, nak kata betapa kecewanya mereka dekat performa pasukan Santos tentu. So itulah, dan ada juga beberapa pemain yang tetap bagi support dekat pasukan Santos. Contoh macam Neymar, dia post dekat IG dia, dekat Twitter dia sebagai tanda sokongan dekat pasukan Santos. Dan kita harapkan pasukan Santos akan kembali menjadi kuat dekat masa depan nantilah. Tapi itulah kan, manajemen kena padu lah. Macam aku duk cakap lah kan, kalau kat atas tu pun tak padu, hak bawah ni memang melingkup. So itulah video kali ni, Profi Club cerita pasal pasukan Santos FC. Macam mana daripada pasukan yang paling berjaya dekat Brazil, tiba-tiba tersingkir ke Division 2. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.